sangat menakutkan, begitu dahsyat sekali, yang perlu kita nak kena ambil berat, yang kita perlu nak kena ambil tahu tentang perkara ini. Baik, kita mulakan ayat Quran dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, kiranya golongan yang ingkar masih tidak mahu menerima peringatan yang diberi kepadanya, maka tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut. Saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut, kerana sesungguhnya telah lahirlah tanda-tanda kedatangannya. Kalau demikian, maka bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan yang diberi kepada mereka apabila saat kiamat itu datang kepada mereka? Sadaqallahul azim. Surah Muhammad ayat 18. Inilah dia topik kita kali ini, iaitu tanda-tanda kiamat ataupun tanda-tanda apabila hampir berlakunya kiamat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa maksud kiamat? Qiyamah datang daripada perkataan qama, maksudnya bangun, berdiri. Maknanya kiamat adalah hari yang akan dibangunkan manusia nanti setelah mana kehancuran alam ini. Dan kalau kita dalam Islam, kita diajar supaya kita faham bahawa kiamat ni ada dua. Yang pertama disebut sebagai kiamat kecil, kiamat sughra. Yang kedua dipanggil kiamat kubra, kiamat besar. Kiamat kecil, kiamat besar. Apa bezanya? Kiamat kecil ini apabila kita picit hidung kita selama 2 jam dan tak lepas-lepas, matilah. Maknanya picit hidung 2 jam, meninggal lah tuan-tuan, tak bernyawa. Kiamat kecil maknanya mati. Kalau kiamat besar, hancurnya alam ini, semua yang ada ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, semuanya akan dihancurkan. Ya, nanti adalah kisahnya apabila ditiup sangkakala, kemudian alam ini, langit pecah, semua adalah yang akan kita cerita insya-Allah di masa akan datang. Cumanya apa tanda-tanda? Setiap ada atas muka bumi ini, semuanya ada tanda-tandanya. Tanda orang nak tidur, apa tandanya? Mengantuk. Pandai tanda yang mengantuk pula bawa kereta ni. Tanda orang nak tidur, mengantuk. Tanda perempuan mengandung, tanda dia apa? Pregnancy test 2 jalur. Lagi apa lagi? 3 jalur. Kembar kot tu. Tanda orang perempuan mengandung, mabuk kan, nak makan asam. Lepas tu apa? Ada yang nak makan tai lori, ada nak makan kapur kasut, ada. Tanda orang nak mengandung dah. Tanda kiamat apa? Jadi tanda-tanda kiamat ni banyak. Antara tanda kiamat yang paling jelas sekali ialah berutusan, yang pertama, berutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul untuk umat akhir zaman. Ya, Nabi, perutusan Nabi itu sendiri adalah tanda-tanda dunia ini hampir kiamat. Ya, kalau kita lihat apa yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir, kata beliau, perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antara tanda-tanda kiamat sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain, diutuskan aku ini dengan berlakunya kiamat seperti ini, kahatain, iaitu, ya para pendengar semua tak nampak lah, iaitu Nabi merapatkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Maknanya begitu dekat sekali antara Nabi diutuskan dengan meletusnya kiamat, begitu rapat sekali, sebagaimana rapatnya yang Nabi tunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah, rapat. Maknanya dah tak lama lagi akan berdentum meletusnya kiamat pada alam kita ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW bila diutuskan, Nabi memberikan peringatan kita yang pelbagai. Dan juga itu yang pertama tadilah. Yang keduanya, antara tanda-tanda kiamat ialah peristiwa terbelahnya bulan. Ini boleh kita rujuk dalam surah Al-Qamar. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah hampir berlakunya kiamat apabila bulan itu terbelah. Ya, peristiwa belah bulan ni, siapa yang belah ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi dengan izin Allah. Nabi belah bulan tuan-tuan.
Kisah ni semua kita tahulah. Arab Quraisy semua tengok, ada yang terkejut, mangki pun ada. Yang terkejut beruk lah, terkejut tengok tu dia. Kan pembesar-pembesar Quraisy semua terkejut. Tetapi maklumlah ya, mereka tak nak, hati tu tak nak terima hidayah. Macam-macam alasan diberikan. Bila Nabi menunjukkan mukjizat Nabi dengan izin Allah, bulan tu dibelah dengan tangan Nabi yang mulia itu. Nabi belah bulan, terbelah dua, memang terang-terang nampak belah bulan tu. Maka mereka berkata, haza sihrun mubin, ini semua sihir. Tapi menarik tuan-tuan, tengok ya, orang Arab Quraisy yang tak nak terima ni, dia kata apa? Ini semua sihir. Tapi tukang sihir kata, ini bukan sihir. Kan menarik tu. Orang-orang yang tak nak terima Nabi ni, dia kata, ini semua sihir, ini Muhammad ni pandai buat sihir. Tapi ahli sihir kata, ini bukan sihir. Kita orang tahulah, kita orang kursus berapa lama. Ini bukan sihir. Ya Allah tuan-tuan, sebab tu ada yang tukang sihir sendiri, ada yang masuk Islam kerana begitu terpesona dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan terbelah. Sebab itu dulu memang kalau kita lihat sendiri di barat,